Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Musfira binti Amran. Saya merupakan pelajar Diploma Pendidikan Islam kelas 1 semester 1. Hari ini saya dan rakan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk bab 6 mengenai agama Hindu. Okey, siapakah penganut agama Hindu ini dan dari manakah asal usulnya agama Hindu ini? Okey. Kalau anda semua lihat, kebanyakan agama Hindu ini dianuti oleh orang India dan banyak yang ada pada negara kita, negara Malaysia, kuil-kuil Hindu ni, dan salah satu contohnya seperti yang di sebelah ni. Okey, kuil ini, kuil itu ada banyak di macam-macam tempat dan salah satunya ada di Selangor. Okey, di Batu Cave Selangor. Okey. Mari kita ketahui asal usul agama Hindu dan seterusnya. Okey, jom kita belajar apa itu agama Hindu. Agama Hindu merupakan sebuah agama yang tertua di dunia. Hindu sebenarnya bukan sebuah agama, malah sebuah tradisi yang dikembangkan hampir 10,000 tahun oleh masyarakat India. Okey. Kalau korang nak tahu, perkataan Hindu ni sebenarnya berasal daripada perkataan Sindhu, Indus, iaitu merupakan nama tempat tamadun kaum India bermula. Pada waktu itu, penduduknya menggelar Sindhu dan lama-lama kelamaan perkataan itu berubah menjadi perkataan Hindu. Okey. Kemudian, kemunculan agama ini sering dikaitkan dengan zaman tamadun Indus, walaupun pengasas agama ini tidak diketahui. Perkataan bagi Hinduisme, maksud dia perkataan tu ditukar daripada bahasa Sanskrit ataupun Dharma Sanatana, iaitu maksud dia abadi, juga dikenali sebagai Dharma Vaidika ataupun Veda, ialah satu agama atau falsafah yang berasal dari benua India dan kawasan sekeliling yang berhampiran. Agama ini adalah agama tertua yang diketahui di dunia dan tidak dapat mengenal pasti pengasas-pengasasnya. Okey, macam tadi, agama ni memang kita tak dapat tahu siapa pengasas-pengasas dia, atau di mana wujudnya agama tersebut, atau bandar suci yang masih lagi menjadi tanda soal. Okey, ramai orang tertanya-tanya daripada mana asalnya agama Hindu ini. Tapi agama Hindu itu wujud. Oleh kerana itu, agama ini tidak mempunyai pengasas tertentu. Kerana agama ini sukar untuk menelusuri dan diketahui asal usulnya. Namun, agama Hindu ini adalah agama yang unik kerana ia bukan agama yang tunggal, tetapi penyatuannya terlalu banyak dan tradisi dari segi falsafah. Selain daripada itu, mereka menganggap dewa-dewi ini adalah sebagai penjelmaan untuk satu roh kosmo, iaitu Brahman. Iaitu mereka mempercayai Brahman ini adalah Tuhan mereka, roh kosmo monistik yang agung, iaitu Brahman. Sedangkan banyak penganut yang lain menumpukan kepada satu konsep mufrad untuk Brahman yang mereka gelar Tuhan. Sebagai umpama dia ialah Vaishnavisma, Saivisma dan Shaktisma. Okey. Hinduisme ialah agama yang ketiga terbesar di dunia dengan lebih kurang 900 juta penganut. Seterusnya, kitab utama bagi agama ini ialah kitab Veda, dan kemudian muncullah kitab-kitab lain pada waktu itu juga. Istilah Hinduisme ini merangkumi berbagai fikiran dan falsafah upacara yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaikha binti Ma'wah
daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 1. Saya akan membentangkan berkenaan ajaran dan asas dalam agama Hindu. Sesungguhnya, setiap agama mempunyai karakter, sifat ataupun ciri yang tersendiri. Agama Buddha adalah agama yang kaya dengan pelbagai cara dan ajaran yang tersendiri. Terdapat beberapa ajaran dan asas agama Hindu yang utama. Yang pertama adalah konsep Tuhan dalam agama Hindu. Sesetengah penganut agama Hindu hanya mempercayai dalam kewujudan diri Tuhan, manakala ada yang percaya kepada beribu-ribu Tuhan dan yang lainnya percaya kepada 330 juta Tuhan. Tetapi mereka menegaskan bahawa seorang penganut agama haruslah taat kepada satu Tuhan sahaja. Asas dan ajaran agama Buddha yang kedua merupakan nyawa. Mengikut ketentuan, semua mempunyai nyawa yang sama, termasuk makhluk di bumi iaitu haiwan dan manusia. Seterusnya merupakan konsep kitab agama Hindu. Mereka menggunakan kitab Veda, kitab yang diterima sebagai kitab yang paling suci daripada segala kitab-kitab agama Hindu. Terdapat 4 Veda yang besar. Yang pertama adalah Rig Veda. Rig Veda merupakan kitab yang tertua daripada semua Veda. Ia juga dianggap paling suci oleh penganut Hindu. Rig Veda menyatakan dalam buku 1, lagu 194 dan ayat 46 yang berbunyi bahawa Rishi iaitu guru yang pengetahuan memanggil satu Tuhan dengan pelbagai nama. Kitab yang kedua merupakan Yajur Veda. Kitab Yajur Veda ini telah menyatakan konsep Tuhan yang sama. Pada buku 5, lagu 32 dan ayat ketiga telah menyatakan bahawa Natasha Paratima Asti, yang bermaksud tidak ada rupa untuknya. Kitab yang ketiga adalah Samveda dan kitab yang keempat adalah Atharva Veda. Seterusnya, perkara yang terdapat dalam ajaran dan asas agama Hindu ialah konsep kepercayaan. Terdapat 3 konsep kepercayaan yang utama. Yang pertama adalah Shaivisma. Shaivisma ini merupakan pemujaan Shiva, iaitu dewa yang paling hebat. Yang kedua merupakan Vaishnavisma. Vaishnavisma ini merupakan pemujaan dewa Vishnu, merupakan amalan dalam kalangan orang Hindu. Kebiasaannya, dewa akan mengambil bentuk manusia dari semasa ke semasa untuk membantu manusia. Kepercayaan yang terakhir adalah Saktisma. Saktisma ini merupakan pemujaan aktif wanita yang termasuk kuasa pemusnah sungai dan yang lebih lembut iaitu Dewa Prati dan Nima. Perkara yang terakhir dalam ajaran dan kepercayaan asas agama Hindu merupakan keyakinan dan kepercayaan agama Hindu itu sendiri. Terdapat 5 keyakinan dan kepercayaan agama Hindu. Yang pertama adalah Widih Tattva. Widih Tattva ini merupakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya. Yang kedua merupakan Atma Tattva. Atma Tattva ini merupakan percaya wujudnya jiwa dalam setiap makhluk. Yang ketiga merupakan Karamabhala Tattva. Karamabhala Tattva ini merupakan percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat adalah Purnabhava Tattva, iaitu percaya kepada kelahiran semula. Dan yang kelima merupakan Moksha Tattva, yang ini percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Abdul Latif. Jadi pada video ini saya akan menerangkan mengenai amalan kepercayaan agama Hindu. Agama Hindu seringkali dianggap sebagai agama yang beraliran politisme kerana memuja banyak dewa. Di umat Hindu, dewa bukanlah Tuhan tersendiri. Mereka menganggap Tuhan adalah Esa dan tiada duanya. Agama Hindu mempunyai 5 keyakinan dan kepercayaan yang disebut sebagai Pancasrada. Pancasrada ini merupakan keyakinan dasar umat Hindu. Antara 5 keyakinan tersebut ialah Brahman, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ialah Atman,
yang percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Seterusnya ialah karma pala, iaitu percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang keempat ialah samsara, yang percaya dengan adanya proses kelahiran semula manusia. Yang akhir sekali ialah moksa, iaitu percaya bahawa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Orang Hindu menganggap Brahmani sebagai Tuhan, manakala Vishnu sebagai pemelihara, dan Shiva Brahman, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang kedua ialah Atman, yang percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Orang Hindu ni, dia mempunyai 3 kepercayaan utama. Antaranya ialah Shaivisme, iaitu pemujaan Shiva, dewa paling hebat iaitu pemusnah dan pencipta semula. Shiva juga dikenali sebagai Mahadev ataupun Mahadewa. Kuasa ciptaannya dirayakan dengan penyembahan ligam, iaitu satu objek pujaan berbentuk huruf R yang lazim terdapat di kuil-kuil dan juga rumah-rumah orang beragama Hindu. Yang kedua ialah Dewa Vaishnavisme, iaitu pemujaan Dewa Vishnu yang merupakan amalan paling popular di kalangan orang Hindu sebab Dewa ni sering mengambil bentuk manusia dari masa ke semasa untuk membantu manusia. Mereka juga mengatakan bahawa Dewa ni telah melalui ke-9 kehidupan semula dan ia diramalkan akan kembali hidup semula dalam bentuk lain. Daripada 9 kelahiran ini, kelahiran yang paling utama adalah ketika dewa ini mengambil bentuk manusia sebagai Rama dan Krishna. Yang akhir sekali ialah Shaktisme, iaitu pemujaan tenaga aktif wanita yang termasuk pemusnah kali dan yang lebih lembut iaitu Dewa Parvati dan Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Bashira binti Nur Al-Azmi. Saya dari Diploma Pendidikan Islam kelas 1 semester 1. Saya akan menerangkan tajuk 6 prinsip asas dalam agama Hindu. Yang pertama, terdapat roh yang sama dalam diri manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Roh penyatuan ini dipanggil Brahman. Yang kedua, orang Hindu percaya kepada ahimsa, iaitu anti kekerasan. Ahimsa merupakan bahagian penting dari agama Hinduisme, Jainisme dan Buddhisme. Konsep ini pertama kali digunakan dalam sebuah kitab Hindu yang disebut Upanishad, yang salah satu bahagiannya berasal dari tahun 800 sebelum Masihi. Yang ketiga, penganut Hindu menyembah pelbagai dewa yang sebenarnya satu jelmaan Tuhan yang sama. 3 dewa agung itu dikenali sebagai Trimurti. Antara 3 penyembahan iaitu Dewa Brahma yang bermaksud pencipta, Dewa Vishnu yang bermaksud pelindung dan Dewa Shiva yang bermaksud pemusnah. Yang keempat, percaya kepada konsep kelahiran semula iaitu samsara. Apabila seseorang itu meninggal dunia, rohnya akan menjelma ke dalam roh atau badan makhluk lain dan akan lahir semula. Yang kelima, percaya kepada undang-undang karma, iaitu perbuatan seseorang semasa hidup. Perbuatan ini diambil kira untuk menentukan kelahiran semula. Yang keenam, matlamat akhir penganut Hindu ialah mencapai nirvana yang bermaksud pembebasan. Seseorang yang mencapai tahap ini, rohnya akan bersatu dengan Tuhan dan tidak lagi dilahirkan ke dunia. Caranya dengan melakukan kebaikan terhadap makhluk di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadah binti Samsudin, bernama Maestri KID 21050408. Saya merupakan pelajar Diploma Pendidikan Islam daripada kelas 1 semester 1 dari Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Pada hari ini saya akan berkongsi dan saya akan menerangkan mengenai larangan dalam agama Hindu. Baiklah, setiap agama di setiap pelosok dunia pasti mempunyai larangan dan
peraturan yang wajib dipatuhi oleh setiap penganutnya. Sama juga seperti agama Hindu ini, ia telah meletakkan beberapa pelarangan yang dilarang bagi penganutnya untuk melakukan. Antara larangan yang pertama adalah larangan dalam mencuri dan berjudi. Kenapa mencuri dan berjudi dilarang? Kerana ia dikuatiri akan mengancam harta benda orang lain dan ia akan mengganggu harta benda orang lain. Oleh itu, agama Hindu melarang penganutnya supaya tidak melakukan perbuatan mencuri dan berjudi ini. Yang kedua pula adalah larangan dalam merogol wanita atau berzina. Larangan ini dilarang kerana ia akan mengancam dan meragut kesucian wanita, dan ia juga merupakan satu perkara yang tidak rasional dan tidak berbagi kemanusiaan kepada orang lain. Yang ketiga pula adalah larangan dalam berbohong. Berbohong dilarang di dalam agama Hindu kerana ia akan mengancam reputasi orang lain. Yang keempat pula adalah larangan dalam memakan daging dan membunuh haiwan, terutamanya lembu jantan dan lembu betina. Baiklah, kenapa lembu jantan dan lembu betina? Kerana di dalam kitab Veda disebut bahawa lembu betina adalah ibu kita. Maksudnya ibu kepada penganut itulah, ibu kepada ibu kita, dan lembu jantan adalah ayah mereka. Jadi selain itu juga lembu juga termasuk di dalam tujuh golongan ibu yang patut dihormati oleh penganut Hindu. Selain itu juga kitab Veda melarang keras penganut Hindu supaya jangan membunuh lembu betina dan lembu jantan kerana mereka adalah ibu bapa kita. Itu yang dijelaskan di dalam kitab Veda tu ya. Jadi ini dikuatkan lagi dengan di dalam kitab Rig Veda, iaitu dikatakan bahawa jangan membunuh lembu, dan satu lagi iaitu Yajur Veda, iaitu Gan Mahinsap, maksudnya jangan membunuh lembu. Jadi kalau kita perasan, orang yang penganut agama Hindu ni memang dia vegetarian, dia tak makan daging lembu. Kalau ayam dia makanlah, tapi kalau daging terutamanya daging lembu, memang dia tak makan. Selain itu juga hukuman kalau penganut dia melakukan juga perkara ni, hukuman dia adalah disebutkan di dalam kitab Veda Chaitanya Charitamrita Adilila. Dikatakan bahawa apabila penganut memakan daging lembu, hukumannya adalah pembunuh akan dikutuk membusuk di neraka bernama Raurava selama beribu-ribu tahun, sebanyak bergantung kepada dia punya bulu yang terdapat pada lembu tersebut. Yang terakhir sekali adalah larangan dalam meminum arak. Kenapa arak ini dilarang? Kerana ia akan merancam tradisional diri sendiri dan keselamatan orang lain. Maksudnya nanti bila kita minum arak, kita mabuk, kita akan membawa kecederaan kepada orang lain jugalah, dan termasuk diri kita sendiri. Jadi itu adalah antara larangan dalam agama Hindu. Jadi itu sahaja yang akan saya kongsikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, dekat sini saya akan tunjukkan saya ialah Nadiah binti Muazzin, pembentang yang terakhir untuk agama Hindu ini. Jadi saya akan saya akan tunjukkan antara gambar-gambar dekat kuil-kuil di Malaysia ini yang menunjukkan ia adalah kuil agama Hindu. Yang pertama ialah kuil Seri Maha Mariamman. Kuil ini berada di Kuala Lumpur. Kuil yang macam ni lah kita sering lihat dekat Kuala Lumpur, dekat mana-mana sekalipun. Ini merupakan kuil agama Hindu. Jadi kita tak perlu nak fikir-fikir ini apa. Ini adalah kuil agama Hindu. Kuil ini
adalah tempat sembahyang lah kan, tempat sembahyang orang agama Hindu. Biasanya orang agama Hindu ni bukan hanya orang India saja, tetapi juga orang macam-macam bangsa. Yang seterusnya ialah kuil batu cave dekat Selangor. Kuil yang macam ni, patung besar warna kuning macam raksasa tu, itu kuil yang biasa kita nampak dekat Selangor lah. Kuil ini rupa-rupanya kuil agama Hindu. Okey, jadi kita tak payah nak risau-risau lagi lah. Ini adalah kuil agama Hindu. Itu saja. Kan kita nampak, biasa kita nampak dekat setiap negeri ada kuil yang macam ni. Rupa-rupanya dia adalah kuil agama Hindu. Kita tak payah risau lagi lah. Ni adalah tempat sembahyang orang Hindu jugalah. Yang seterusnya ialah kuil Seri Anggalaman. Kuil ini berada di Kuala Selangor. Kuil ini sukar untuk kita nampak. Reka bentuk dia sukar untuk kita nampak dekat tempat kita yang berdekatan lah. Biasa nampak kat Kuala Selangor.